السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. InsyaAllah hari ini kita sambung bacaan kitab kita, Petunjuk ke Jalan Kebenaran, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kitab Lum'atul I'tiqad ila Sabil Rasyad oleh Syekh Abdullah bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita pada muka surat 37, pandangan Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Abdul Aziz tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, telah berkata oleh Abdullah bin Mas'ud, as-sahabiyyul jalilun, as-sahabiyyul jalil, sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang merupakan antara kibar as-sahabah, sahabat yang sangat luas ilmu dia, sama ada dalam bidang ilmu fiqh ataupun ilmu tafsir. Sebab hadis ada menyebut tentang kelebihan dia. Makna hadis kata Nabi SAW, barang siapa yang nak melihat Al-Quran itu bagaimana ia diturunkan bacaannya, maka lihatlah kepada bacaan Abdullah bin Ibnu Ummi Ma'bad, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ia juga merupakan salah seorang daripada Al-Abadilah. Al-Abadilah ni 4 orang yang bernama Abdullah daripada fuqaha as-sahabah, ya. Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Umar, Abdullah 4 orang lah. Al-Abadilah ni ada 4 orang lah, ya. Dan dia ni di antara yang terhebat. Dan kalau fizikal dia, kalau kita baca lah hadis berkenaan tentang dia ni orang kecil lah, tak besar lah, kecil, halus, kecil lah. Sebenarnya pernah sekali dia ketika dia memanjat pokok apa, kurma ke pokok apa, orang tengok betih dia kecil, orang gelak. Nabi SAW kata kalau ditimbangkan dengan bukit Uhud macam tu lah, lebih berat kaki dia tepi kan. Itu di antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik, dia kata juga dia ada kisah yang masyhur, dia ada juga ada kisah yang masyhur dalam Sunan Ad-Darimi, yang cerita berkenaan dengan orang-orang yang melakukan bid'ah, bid'ah tahlil, bid'ah zikir ramai-ramai dalam masjid, buat halaqah kan. Dia ada kisah dalam tu, macam mana dia menegur mereka tadi kan. Ya, maknanya dia membetulkan kefahaman pokok tabi'in tu yang tersalah dalam memahami agama atau memahami nas. Okey, dia kata ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaklah kamu semua ikut. Ittabi'u, ikutlah, kan? Wa la tabtadi'u, dan janganlah kamu semua buat bid'ah. Jelas kan? Jelas kata seorang sahabat Nabi SAW, hendaklah kamu semua ikut saja apa yang telah diajar oleh Nabi SAW, apa yang ada dalam agama, ikut je, buat je. Kan? Jangan buat perkara baru yang tidak ada dalam ajaran Nabi SAW. Wala tabtadi'u, jangan buat perkara baru, jangan buat ajaran bid'ah. Tapi puak-puak pengikut hawa nafsu ahlul ahwa ni, mereka akan takwilkan, mereka akan pusingkan kat makna perkataan, dia berkata apa? Bid'ah yang tak dibenarkan adalah bid'ah
dalalah, ada pun bid'ah hasanah, itu adalah dibenarkan dalam agama. Maka mereka pun pusing cari dalil, cari ini untuk menguatkan hujah-hujah mereka, untuk melaksanakan atau melakukan perkara bid'ah dalam agama, kan? Jadi hakikatnya bahawa semua perkara bid'ah dalam agama tidak dibenarkan. Apa maksud dia bid'ah ni? Bid'ah ni perkara baru dalam urusan agama. Tu titik situ noktah dia. Dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia. Nabi SAW dah jelaslah awal-awal, dah jelaskan pada awal-awal bahawa urusan dunia kamu lebih mengetahui lah. Dunia mana kita naik kereta, naik motor, kapal terbang, segala perkara keduniaan, itu tidak termasuk dalam larangan. Bahkan dalam kehidupan kita mengalami perubahan tamadun, perubahan kehidupan, perkembangan kehidupan maksud dia. Dulu kita tak ada alat-alat yang canggih-canggih ni, kan? Sekarang macam-macam alat canggih, ada komputer, ada macam-macam, kan? Jadi begitu. Ini perkembangan kehidupan, itu tak menjadi masalah, kan? Ada kipas angin, ada aircon. Dulu surau masjid ada kipas angin dan aircon, kan? Sekarang ada kipas, ada aircon, macam tu. Jadi jangan kata pula, jangan buat lah, jangan pakai kipas lah, kerana itu bid'ah. Jangan guna aircon lah, kerana itu bid'ah. Itu kita beritahu jawapannya, itu bukan urusan agama, itu urusan dunia kamu, kan? Urusan dunia. Baik, jadi janganlah kamu melakukan perkara bid'ah dalam agama. Jadi itulah kita tengok hari ni, kan, yang majoriti, yang ramainya mereka membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama yang tak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, bila ada orang mati mesti ada Al-Fatihah, kan? Al-Fatihah. Sebut ada orang ni ada kematian seorang sekian-sekian, orang kampung kita nama sekian-sekian, Al-Fatihah. Jadi di manakah ajaran yang mereka ambil itu? Kalau ditanya kepada mereka pun tak tahu. Kami dengar orang kata, kami pun kata. Tanya orang ni, kami dengar orang kata, kami pun kata. Jadi tak ada dasar ilmu, tak ada sumber yang valid berkenaan dengan amalan tersebut, kan? Jadi maknanya kita kena belajarlah, kena carilah. Macam orang tanya nak baca nak hadiah qul huwallah kepada si mati dan sebagainya, nak baca Quran di kuburan, kan? Jadi maknanya ini semua perkara bid'ah yang dilarang dalam agama. Bagaimana kita tahu yang dilarang dalam agama? Sebab Nabi kata man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami tunjuk ajar, maka amalan dia tertolak, tak dapat pahala. Bahkan bukan tak dapat pahala, dia berdosa pula. Sebab berdosa? Sebab dia menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, kan, yang Allah Taala cerita dalam Quran. Barang siapa yang menyanggahi Rasul, menyanggahi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda nak tunjuk ayat ni, kan, tentang kenapa bid'ah itu adalah satu dosa. Kenapa dia hanya tidak dapat pahala. Dalil daripada Al-Quran dia tunjuk, dia tunjuk dalam surah sekejap dia nos tak nak fungsi. Sekejap. Okey, surah An-Nisa. Subhanallah. Kenapa ada ayat Quran ni? Okey. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sekejap saya pergi ke translate. Okey. Okey, tengok Tengok di sini terjemahan, nampak tak? Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pengharaman perkara bid'ah. Jadi kalau orang buat benda bid'ah, buat tahlil arwah lah apalah, kan, ini bukan setakat tak dapat pahala, tak?
dia akan dapat dosa. Buat baca Quran pun dapat dosa kah? Baca zikir pun dapat dosa kah? Mungkin ini satu persoalan yang akan timbul dalam benak setiap kita ya. Dengar elok, ambil perhatian supaya jangan silap faham. Okey. Tengok ya. Barang siapa yang menentang ajaran Rasulullah, maksudnya Rasulullah tak ajar satu perkara dia buat. Kan? Sudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang dibawanya dan dia pula mengikut jalan yang lain daripada jalan orang-orang yang beriman, iaitu jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya dan pada hari akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini dalil umum ya, dalil Al-Quran nak beritahu jangan kita menyanggahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita mengurangkan sesuatu dalam agama ataupun kita menambah sesuatu dalam agama, berdosa. Jadi bid'ah ni adalah dosa. Sebab itu barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami ajar maka amalannya tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Al-Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Ini antara dalil yang menunjukkan bahawa bid'ah itu adalah satu benda yang diharamkan dalam agama. Baik, tadi persoalan yang saya sebut tadi, soalan yang telah ditimbulkan oleh sebahagian orang ataupun akan ditimbulkan oleh orang yang mendengar apa yang kita telah jelaskan ini. Okay? Mungkin ada yang akan jawab, kita akan kata pada kita, habis tu, zikir pun besar kah? Kita bukan buat apa? Kita buat tahlil ni, kita baca apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mentauhidkan Allah. Okey? Lepas tu kita baca Al-Fatihah, kita baca selawat ke atas Rasulullah SAW. Lepas tu kita baca apa lagi? Doa mengiringi tahlil tadi. Berdosa ke kita? Nampak tak? Ini hujah ataupun jawapan mereka yang nak melakukan perkara yang bid'ah itu. Baik, bagaimana kita nak menjawab? Siapa boleh bagi jawapan dekat saya sebelum saya menjawab? Salah pun tak apalah. Mana tahu kan kita akan berhadapan dengan orang yang macam ni. Siapa boleh tolong saya untuk jawab? Sebelum saya bagi jawapan, insya-Allah jawapan itu kita puas hati. Ada tak yang boleh bagi jawapan? Tak, jangan takut salah, kita bisa, saya faham, maklum. Saya faham. Kita rasa malu kan, kita rasa malu, takut silap. Itu memang bukan semua kita. Saya sendiri pun ada perasaan macam tu juga bila saya masuk kelas, saya jadi audien, saya ada perasaan tu. Tapi kita belajar kan, salah pun tak apa. Ya. Mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu di antara jawapan ya, kan? Sebab sunnah Nabi tak pernah ajar macam tu. Tidak antara jawapannya lah. Ya kan? Jadi macam ni ya, jawapan yang agak insya-Allah mungkin mudah. Memang kita disuruh, memang ada dalil yang menyuruh kita untuk berzikir, betul tak? Okey, masya-Allah Syekh Haji Zafran, masya-Allah. Ya, dia Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami ajar, maka amalannya tertolak. Tapi di situ mungkin dia orang akan jawab lagi, kan? Mungkin dia orang akan jawab lagi, dia orang kata, amalan tertolak tapi tak berdosa, kan? Kalau tertolak pun sekurang-kurangnya tak berdosa. Kita kata berdosa. Bid'ah itu berdosa, bukan takat tertolak amalan dia, tapi dia berdosa. Baik, mengapa dikatakan dia berdosa? Okey. Kita jawab lagi, satu-satu dia jawab dulu. Maknanya, kenapa tak boleh nak berzikir? Kenapa tak boleh nak berdoa kepada Allah Ta'ala? Benda kita buat tu baik kan? Sebab dia ada zikir, dia ada doa, sebut nama Allah, baca Fatihah, baca Quran. Kenapa salah? Kenapa salah? Okey, salah kat mana? Salah yang pertama tadi itulah dia. Tak ada adalah ajaran Nabi SAW yang pertama dalam perkara tersebut. Kerana agama ini yang pertamanya bersifat tauqifiyah. Okey, boleh tulis? Ya kan? Okey, agama saya tulis kat sini. Ya kan? Kat share ni, agama semua amalan agama lah. Semua amalan agama bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa dia? Dalam bracket,
mesti ada apa nama mesti ada termaktub, mesti ada dalam ajaran Islam. Mesti apa nama? Mesti yang telah apa nama? Tauqifiyah sesuatu okey, yang telah dijelaskan oleh syariat. Okey, syariat sebenarnya Rasulullah SAW ataupun Al-Quran ataupun hadis. Jadi itu yang pertama, semua amalan agama sifat tauqifiyah bukan. Aduh. Okey, boleh tu boleh copy paste bersifat tauqifiyah. Ini sesuatu yang telah ini yang pertama, ini yang pertama. Okey. Tauqifiyah sesuatu yang telah dijelaskan oleh syariat. Maksud pengamalan dia. Tentang pengamalannya sama ada perkataan Rasulullah atau perbuatan yang tidak khusus untuknya. Okey. Lagi perkataan, perbuatan atau pengakuan. Okey. Okey. Ini maknanya okey. Apanya? Okey. Jadi maknanya semua amalan agama bersifat tauqifiyah, semua tu dah dalam syariat. Semua dah ada dalam syariat. Maka tak boleh kita nak tambah-tambah tentang pengamalan dia, sama ada perkataan Rasulullah ataupun perbuatan Rasulullah yang tidak khusus untuk dia ataupun pengakuannya Rasulullah SAW. Okey. Ini yang pertama. Okay? Jadi kalau kita buat benda baru dalam agama, maka dia adalah penyanggahan terhadap Rasulullah SAW. Maksudnya kita ni jadi orang yang mensyariatkan lah. Kan? Kita ni jadi orang yang mensyariatkan. Padahal yang mensyariatkannya adalah Allah dan Rasulnya. Di sana ada dalil, kan? Yang apa melarang kita ataupun dalil yang mengingatkan kita supaya jangan buat syariat, jangan pandai-pandai buat syariat. Mana dalilnya? Okey, saya tunjukkan di sini Al-Quran. Okey. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Surah nombor 42. Surah nombor 42 ayat 21. Zumar ke surah apa? Okey. Surah Syura. Ini dalil. Ini dalil maknanya haram kita nak buat benda syariat. Sebab syariat ni milik Allah dan Rasulnya. SAW. Kita tak boleh nak tambah. Bila kita tambah, kita telah menyekutukan Allah dalam syariat lah. Maksudnya kita jadi pensyariat. Padahal pensyariat itu adalah Allah dan Rasulnya. SAW. Okey. Jadi sini Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innal zalimina lahum 'adzabun alim. Okey. Am lahum, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian daripada agama mereka? Maknanya bila kita buat bid'ah, kita telah menentukan mana-mana bahagian dalam agama. Sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah, dan kalaulah tidak kena kalimah ketetapan yang jadi pemutus dari Allah untuk menangguhkan hukuman hingga satu masa tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Bid'ah ni sama ada bid'ah mukaffirah ataupun bid'ah yang tidak mukaffirah. Bid'ah mukaffirah menyebabkan orang jadi kafir lah. Dan sesungguhnya orang-orang zalim itu akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Ini dalil. Ini dalil jelas Dalil beritahu dekat kita bahawa agama ni
Tak boleh kita nak pandai-pandai bertambah. Kalau kita pandai-pandai bertambah, kita ni jadi pensyariat. Ingat tu. Jadi orang yang buat bid'ah ni, dia secara tak langsung, dia walaupun dia tak kata, ya bukan aku buat syariat, Tuhan buat syariat. Habis tu kalau Tuhan buat syariat, kenapa hang buat benda ni? Kan? Tak adalah syariat Allah Ta'ala. Okey, ini yang pertama hujah dia. Nah, semua amalan agama bersifat tauqifiyah. Sesuatu yang telah dijelaskan oleh syariat tentang amalannya sama ada perkataan Rasulullah SAW, perbuatan ataupun perbuatan yang tidak khusus untuknya ataupun pengakuannya Rasulullah SAW. Itu yang pertamanya. Yang keduanya, okey, tentang jawapan bagi mereka yang mengatakan apa salahnya, ini kan doa, ini kan ayat Quran dan sebagainya. Okey. Jadi yang kedua, apa dia? Semua, ya, saya tunjuk. Semua amalan agama, okey, yang nasnya bersifat umum, maka jangan dikhususkan. Janganlah kita khususkannya. Nampak tak? Semua pengamalan agama yang nasnya bersifat umum, maka janganlah kita khususkannya. Faham tak? Okey. Allah Ta'ala suruh kita zikir, tak kata Allah suruh zikir. Allah suruh kita zikir kan? Banyak ayat Quran. Allah Ta'ala suruh kita zikir. Kan? Nabi SAW suruh kita berzikir. Kan? Banyak Quran suruh kita, ayat Quran suruh kita berdoa. Kan? Allah Ta'ala kata ni. Ni saya tunjukkan. Allah Ta'ala suruh kita berdoa. Okey? Sini. Ya. Ini surah nombor 40. Ini banyaklah ayat tapi saya contoh sini kan. Surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min ayat 60. Allah kata, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Nampak tak? Ini dalil kan? Dalil umum. So kita berdoa umum. Bila kita berdoa? Bila masa kita berdoa? Lepas solat, dalam solat. Kan? Ketika nak tidur, bangun tidur, kena nak makan, lepas makan, ketika nak bilik air, nak keluar bilik air, nak keluar rumah, masuk rumah kan? Jadi doa, kehidupan ni penuh dengan doa, sesuatu yang umum. Okey? Jadi kita tidak boleh mengkhususkannya sendiri. Selama mana syariat tidak mengkhususkannya di sini. Okey, selama kan? Tengok selama syariat tidak mengkhususkannya. Okey, nampak tak? Ini dalil tadi Allah kata, dan telah Tuhan berkata, berdoalah kamu semua kepada aku akan perkenankan untuk kamu semua. Kan? Allah suruh kita berdoa. Jadi banyak dalil Quran suruh kita berdoa, suruh kita berzikir. Ya. Allah suruh kita berzikir. Saya tunjuk satu ayat. Ya, satu contoh satu ayat. Suruh kita berzikir. Okay. Zikir Allah ni. Zikrillah. Okay. Suruh kita berzikir. Ini semua ayat-ayat suruh kita berzikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia datang secara umum kan. Jadi bila ayat tu umum, tak boleh kita nak mengkhususkan. Kan? Nak mengkhususkan apa? Kan apa nama? Apa nama? Bila macam ni, kaedah dia macam ni. Apabila syariat apabila syariat itu datang secara umum, maka apa contoh ni kaedah ya. Kaedah. Okey. Jadi kaedah di sini. Bila syariat
tidak boleh mengkhususkan ya, pada apa nama berikan khususnya pada okey satu kaifiat kaifiat khususnya pada kaifiat cara. Okey, dua bilangan. Okey, tiga masa. Empat tempat. Okey, ni kaedah dia. Apabila syarat datang secara umum maka hamba tidak boleh mengkhususnya pada kaifiat. Contohnya tahlil apa buat kaifiat macam mana? Kaifiat. Kan? Kaifiat dia secara berjamaah. Okey? Lepas tu dimulakan dengan A, B, C, D, satu yang pertama gini-gini. Kan? Okey. Lepas tu bilangan pula. Baca ni sekian banyak kali kan. Lepas tu secara berjamaah pula. Padahal zikir ni yang disuruh ni secara infiradi, secara bersendirian. Yang diajar oleh Nabi SAW, diajar oleh Quran. So kita berzikir, kaifiat ada zikir, ingat. Zikir. Tak perlu ada ramai-ramai duduk kan. Begitu. Macam selawat. Selawat kan. Kenapa selawat kita kata di antara rakaat-rakaat rakaat-rakaat tarawih itu bid'ah. Kenapa? Kenapa dikatakan bid'ah? Sedangkan dia selawat. Kan? Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah? Padahal dia adalah selawat. Kenapa tak? Kenapa? Kerana dalil datang secara umum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Ini tunjuk ya Quran dah. Dalil Quran kan secara umum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya? Dari ayat Quran. Ni surah 33. Surah 33 ayat 56. Ni surah Al-Ahzab ayat 56. Allah kata Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yani khatib baca di atas mimbar kan. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nampak tak? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi SAW. Allah kata, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berselawat ke atasnya dan berilah salam ke atasnya sebagai bentuk salam, kesejahteraan. Baik, ini perintah Allah suruh kita berselawat. Tapi kaifiat dia macam mana? Kaifiat dia Allah beritahu secara umum, maka dibiarkan dia secara umum, lakukan dia secara umum. Atas kereta kan, sambil nak tidur, sambil baring, sambil duduk atas sofa kan. Jadi selawat sambil kita duduk basuh air, sambil kita duduk masak kat dapur, sambil basuh pinggan, berselawat anytime, kecuali dalam toilet tak boleh lah kan, selawat. Jadi dalil datang secara umum. Okey, jadi kaifiat dia bila datang secara umum, kita tak boleh nak khususkan dia. Kalau ada alangkah baiknya kalau kita buat ramai-ramai semangat sikit. Kalau buat seorang-seorang aku tak buat semangat lah. Kan? Macam saya baru buat Quran. Quran apa? Quran Hour. Quran Hour ni juga bid'ah dalam agama. Kan? Quran Hour. Orang ni baca kan. Maksud dia, bacalah serentak kita akan khatam berapa 100 orang baca 1 juta orang 1 juta kali khatam Quran. Ini juga bid'ah dalam perkara agama. Ada grup kan? Ada grup buat grup apa? Grup Quran. Okey, satu grup diwujudkan contohnya kita ada 10 orang, kita ada 30 orang dalam grup kita. Maknanya dalam setengah jam kita khatam 30 juzuk Quran. Kita bagi satu orang setiap seorang satu juzuk. Setengah jam 30 juzuk kita khatam Quran. Ini juga bid'ah dalam urusan agama. Kenapa? Karena kaifiat.
Sebab kita telah mengadakan kaifiat dia, cara dia. Syariat tidak menetapkan kaifiat tu, kita pergi tetapkan kaifiat yang macam tu. Ini dipanggil bid'ah. Jadi kita nak tahu, ini kaedah nak tahu benda tu bid'ah ke tak bid'ah, kita tengok ni 4 perkara ni. Kaifiat. Okey? Lepas tu bilangan pula. Bilangan. Contohnya, Nabi SAW ajar kita qabliyah subuh lepas azan kan. Selepas azan ni ada sunat qabliyah fajar. Qabliyah subuh iaitu 2 rakaat kan. Okey, bilangan dia 2 rakaat. Tiba-tiba saya tengok, lambat lagi imam ni nak Bilal nak qamat. Saya pun tambah lagi 2 rakaat. 2 rakaat ni kedua tu bid'ah lah. Sebab Nabi ajak qabliyah subuh hanya 2 rakaat. Sebab tu Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in kan, seorang tabi'in yang kibar tabi'in lah maksudnya, dia satu hari dia tengok ada satu orang sambil tunggu muazzin nak qamat solat fajar, solat subuh. Dia tengok ada satu orang semayang qabliyah subuh 2 rakaat, lepas tu bagi salam, terbangun tambah lagi 2 rakaat. Kan? Nanti Sa'id tadi dia ambil satu batu kan, tu besar lah, satu batu kecil kan, batu besar sikit, besar kecil lah, lebih kurang ujung jari kelingking kita batu tu kan. Dia baling kat orang tu. Dia baling kat orang yang semayang tambah 2 rakaat lagi. Lepas tu orang tu tengok dah. Lepas semayang tu orang tengok dia, orang tu marah dia. Kenapa kamu baling aku dengan batu ni? Dia kata, aku nak tanya, kenapa engkau semayang qabliyah subuh lebih daripada 2 rakaat? Kan? Jadi orang tu jawab. Jawapan dia senang. Jawapan dia kata, Tuhan seksa aku kalau aku semayang. Allah akan seksa aku kan dengan sebab aku solat. Nampak tak? Ini maknanya dia persis jawapannya akan dijawab oleh orang hari ni macam tu juga. Takkan kita buat zikir salah? Benda baik. Takkan kita nak berdoa, nak selawat? Salah, benda baik. Ini berlaku 1000 tahun lebih dah. Dah 1000 tahun lebih dah berlaku. 1400, 1500, 400 lebih, 1400 lebih tahun berlaku kan. Zaman tabi'in. Sahabat duk ada lagi. Tiap dia panggil tabi'in lah kalau sahabat tak ada kan. Ataupun yang cakap ni sahabat dah meninggal, dia masih hidup, tak ada, dia tabi'in. Pernah jumpa sahabat. Ya. Dia kata, Sa'id kata, Tuhan tak seksa engkau pasal engkau semayang. Tapi Tuhan akan seksa engkau pasal engkau menyalahi sunnah. Engkau menyalahi ajaran Nabi SAW. Maksudnya di situ dalam bracket dia, dalam pekerja buat engkau, seolah-olahnya Rasulullah ni ajar benda tak lengkap. Rasulullah ajar benda tak cukup. Bila ada benda yang Rasulullah lupa nak ajar. Lepas tu bila kamu datang, kamu buat tu benda baru yang Rasulullah tak ajar. Pada hakikatnya, kan, kamu ni menganggap Rasulullah tu mengajar agama tak lengkap. Nampak tak? Tuhmahan kepada Rasulullah SAW. Jadi hakikatnya ahlu bid'ah, para pelaku bid'ah ini, hakikatnya mereka telah menyanggahi Rasulullah SAW. Dan hakikatnya mereka telah mentohmah Rasulullah SAW bahawa Rasulullah ajar agama tak lengkap. Nampak tak? Padahal Allah dah kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Kan? Agama ni dah lengkap, dah komplit. Rasulullah SAW tidak wafat melainkan Allah lengkapkan agama ini. Tiba-tiba ada ahli bid'ah mari datang dakwah buat gini. Macam pok-pok Habib yang mimpi lah. Kan? Mimpi jumpa Rasulullah so buat gini. Ini kan mereka ni yang syaitan sebenarnya. Maknanya agama tak lengkap lagi kan. Allah tak turunkan wahyu kepada Rasulullah tidak ajar pada para sahabat. Melainkan setelah sahabat wafat, Rasulullah wafat, sahabat dah mati bersemua, lepas 1000 tahun barulah Rasulullah datang bagi tahu dekat dia. Buat amalan macam ni. Ini satu pembohongan dan permainan dalam agama tadi. Jahatnya. Ahli bid'ah ni maknanya perbuatan mereka adalah perbuatan yang keji. Walaupun hakikatnya mereka melakukan sesuatu yang zahir dan nampak betul. Itu dipanggil sebagai bid'ah yang idhafi. Dan bid'ah, kan? Bid'ah. Dan sini tulis. Okey. Bid'ah. 2
jenis lah. Kan? Hakiki dan idhafi. Okay. Bid'ah yang hakiki apa dia? Langsung tak ada sumber dalam syariat. Tak ada dalil langsung. Bid'ah. Kan? Bid'ah biasanya bid'ah maknanya benda dalam apa dia? Kita panggil bid'ah yang tidak ada dalam ajaran agama. Contohnya apa dia yang tak ada kaitan. Contohnya orang kita dia buat satu benda yang dia menganggap bahawa ataupun bersumber dengan apa nama hadis yang palsu lah, ataupun bersumber dengan yang tidak nah hadis palsu kan, baca tujuh macam Muhaddir Haji Jul. Saya sebut nama Muhaddir Haji Jul ni kan, dia banyak mampu dia ni. Ada sebab saya ada orang hantar video-video kat saya kan. Ada orang hantar video-video dia duduk ceramah dia slow cakap kan, orang tu suka dengar lah. Kan, sentimental. Baca 70,000 kali dekat kubur nanti. Kan? Maknanya tak akan kena soal siksa kubur dan sebagainya. Ini semua contoh kan, benda yang reka-reka, tak ada yang sahih benarnya. Ataupun dia ambil cerita sana sini kan, berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Ini bid'ah yang hakiki, tak ada sumber langsung yang sahih. Kalau disebut sumber tu sumber yang tak valid. Okey, bid'ah yang idhafi, okey. Bid'ah yang idhafi, maksud dia apa dia? Idhafi ni kalau dalam maksud dia yang okey. Contohnya kan, perintah berselawat kan, perintah berzikir kan, ini ada sandaran tak? Ada kan, suruh kita berselawat, suruh kita berzikir kan, perintah berdoa kan. Okey, yang idhafi ni yang biasanya orang lakukan. Kalau yang hakiki ni kita tahu lah, dia orang banyak, dia orang tak akan buat. Sebenarnya kalau dia orang kan tahu yang apa dia reka-reka sendiri kan. Itu pun ada orang yang buat juga bid'ah hakiki ni. Macam tadi dia sebut kan, zikir puluh ribu juta kali dan sebagainya, dapat sekian-sekian kan. Dengan zikir sekian-sekian boleh jumpa Rasulullah yang qadhah, ni semua bid'ah yang hakiki. Okey. Bid'ah yang idhafi ni maksudnya ada sandaran dia. Al-Quran maksudnya sandaran dengan dari Al-Quran, kan? Hadis, kan? Gitu. Asar, kan? 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 Jadi kenapa dia boleh jadi bid'ah bila ada dalil Quran, ada dalil hadis, banyak Quran suruh kita berzikir, banyak Quran suruh kita berdoa, Rasulullah SAW suruh kita berdoa, ajar kita doa apa semua, kan? Kenapa jadi salah? Inilah ni, kaedah, ada 4 kaedah ni berlaku pada satu daripada 4 kaedah ni. Kaifiat kita khususkan, dalil datang secara umum kan, syariat tidak mengkhususkan masa cara dia macam mana, maka kita khususkan cara dia. Lepas tu syariat tidak menetapkan bilangannya, maka kita pun tetap bilangannya. Kita kata kalau buat makcik-makcik baca 7 kali ayat ni, kemudian tepuk di dada, nanti darah akan pecah, sumbat-sumbat kan, jantung dia pecah, dia akan jalan elok, kan?
Kenapa nak baca 7 kali? Kan? Jadi maknanya terpulang. Kalau tu nak baca 100 kali kan baca. 5 kali kan baca. Al-Quran tu semuanya ubat. Contohnya. Begitu juga penetapan ayat-ayat tertentu. Kan? Baca surah Al-Hasyar, surah Al-An'am ayat sekian-sekian, surah Al-Hasyar ayat sekian-sekian. Ini juga salah. Menetapkan ayat-ayat tertentu. Maksud tak, ini kena faham betul-betul lah. Beza antara kita menetapkan, bagi tahu dekat orang suruh baca ayat ni sekian-sekian, nombor sekian-sekian dan bilangan sekian-sekian. Beza dengan kita sendiri buat. Kita berasa aku nak baca 10 kali. Baca, tak ada masalah apa. Kan? 10 kali aku nak baca 10 kali ayat ni kan, supaya Allah Taala sembuhkan aku dengan 10 kali aku baca ni. Tak ada masalah apa. Cuma jangan kita bagi tahu orang, kita kata baca macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Jadi kita telah mengkhususkan. Tapi kalau kita rasa nak baca, kita mampu baca 10, baca 10 lah. Mampu baca 20 lah. Kan, baca lagi kita larat, baca lah, tak ada masalah apa. Penentuan kaifiat, penentuan bilangan, penentuan masa. Kan? Bila kita tentukan masa sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, maknanya waktu sekian-sekian kita buat ibadat sekian-sekian. Hari ni kita baca zikir ni. Esok kita baca zikir tu. Lusa kita baca zikir lain. Setiap hari ada zikir-zikir tertentu. Ini juga salah. Kan? Ini tak diterima oleh syariat. Masa. Lagi satu, contohnya, kalau kita nak pergi haji bulan, kita kata kalau pergi haji bulan Zulhijjah, Zulqaidah ni orang ramai sangat kan. Jomlah kita pergi haji bulan Muharram. Kita buat haji bulan Muharram. Kita buat kita sudahlah. Kita pergi maknanya tarikh 9 Muharram tu 8 Muharram tu kita buat tarwiyah. Kita pergi pergi ke Mina, lepas tu 9 Muharram kita pergi Arafah wukuf kan. Lepas tu kita lontar jamrah apa semua. Orang tak ada. Jadi kita telah tentukan masa tadi kan. Salah ke tak salah? Salah, berdosa dan tak sah. Sebab jadi kafir pula. Kenapa? Kerana mengubah syariat. Jadi kafir. Dia boleh jadi kafir. Kenapa? Kerana dia mengubah syariat. Nampak tak? Tempat pula. Contohnya, jauh lah kita nak pergi Mekah buat haji. Kita buat haji kat Penang jom. Kan? Sambil-sambil kita boleh mandi kat Batu Ferenggi. Kita buat haji di Pulau Pinang. Nampak tak? Ni haji juga. Gitu. Ini dia kefahaman dia kan. Saya rasa boleh faham kot. Ataupun macam mana? Boleh tak? Senyap je ni. Kan? Bila senyap tak tahu lah. Saya tak tahu lah faham ke tak faham. Macam mana saya nak buat. Cerita je lah. Gitu. Ini cerita panjang lebar lah apa yang kita nak cerita berkenaan dengan perkara bid'ah tadi kan. Tapi maksudnya nak panjang lagi pun boleh panjang lagi. Tapi saya rasa cukup lah dekat ni kan. Dia jadi macam berat pula kan. Sebab kelas kita ni tak tahulah. Mungkin ada yang baru pertama kali ke, kedua kali ke. Sebab saya tak pasti kan. Jadi saya nak cakap macam mana kan. Kalau yang dah faham tu mudah cakap insyaAllah. Kalau yang tak faham ni saya nak kena ulang lagi lah. Kita insyaAllah yang bagi faham tu Tuhan lah. Jadi kita minta lah kefahaman daripada Allah Ta'ala. Ustaz ni cerita saja. Kan? Gitu. Jadi itulah dia. Allah Ta'ala menurunkan risalah. Rasulullah menyampaikan SAW. Kita hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Okay? Kemudian kita ni yang mendengar, yang mengikut ni kita terima lah. Kita terima dengan bulat-bulat lah. Kan? Apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nak selamat, jalan di atas garisan yang telah ditetapkan. Selamat. Kalau pijak kiri kanan mungkin terpijak kan, bom itulah, bom periuk api tu. Kan? Jadi maknanya dia dah tetap jalan garis panduan ni begini jalan. Garisan dia begitu, ikut line ni. Jangan keluar dari line yang ditetapkan, nanti terpijak periuk api, meletup hancur habis kaki kita. Kan? Kita tak akan sampai ke matlamat. Kita tak akan sampai ke destinasi kita. Jadi kalau nak sampai selamat ke destinasi kita, kita kena jalan di atas garisan yang telah ditetapkan oleh syariat. Sebab kita tak tahu kan, bahaya-bahaya yang mendatang, bahaya-bahaya di kiri kanan kita tak tahu.
Maka jangan kita toleh kiri dan kanan, jangan pijak kiri kanan, pijaklah di atas garisan yang telah ditetapkan, maka kita akan selamat sampai ke destinasi kita, iaitu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Maknanya ikutlah, kan? Janganlah kamu buat perkara bid'ah. Sesungguhnya telah cukup bagi kamulah perkara sunnah itu. Hak sunnah pun dah tak terbuat dah. Macam mana kita nak buat perkara-perkara bid'ah ini, kan? Jadi peliklah, kita peliklah kepada orang yang buat benda bid'ah ni. Kan? Kenapa benda bid'ah? Sedangkan sunnah ni dah melambak-lambak dah kita tak terbuat, kan? Banyak sangat dah kita tak terbuat dah. Tak larat dah. Sebab kita ni tak larat nak buat, kan? Jadi kenapa Nabi pulun buat benda-benda yang bid'ah ni, yang tak ada dalam ajaran Rasulullah SAW ni? Saya peliklah dengan tuk-tuk guru, dengan ustaz-ustaz ni, kan? Ustaz-ustaz ni lah, sewajar ni, kan? Yang tak tahulah mereka ni ada kepentingan rasanya lah. Kepentingan apa? Sebab bila ada tahlil ada apa, mereka ni kena jemput. Bila jemput, kan, dia tak jemput saja, dia ada makan, lepas tu dia ada sampul lagi. Sampul pula bukan kosong-kosong, kan? Kalau ustaz tu level tinggi, sampul dia ribu-ribu. Dan ke tempat kita pergi itu bukan tempat biasa, ada Datuk Tan Sri dan sebagainya. Kita bukan mengata-kata dah, ribu masuk, kan? Itu kalau sehari satu hari satu tahlil, kan? Jadi ustaz-ustaz ni duduk lah bagi ada orang mati. Taklah hari ni ada 3-4 orang mati, semua Tan Sri mati. Jadi kalau seorang mati, seorang 1,500, satu hari dia boleh kolek apa? 2,000, 3,000. Dia silap boleh 10,000 kolek satu hari. Tak kaya, kan? Tapi nak buat apa? Menjahanamkan agama, merosakkan agama ni ustaz-ustaz ni, kan? Ni dia pun ni lah dajjal yang penjahanam agama tadi, puak-puak ustaz yang mengajak kepada perkara-perkara bid'ah tadi. Kita kena, kenapa kamu tak mau tinggalkan benda-benda yang Nabi tak ajar ni? Buat benda, ajak masyarakat kepada Quran, ajak masyarakat kepada sunnah Nabi SAW. Dia akan jawab dia, kata habis tu tak sayang ulama, habis tu ulama semua sesat, habis tu ulama masuk neraka, kamu je masuk syurga, kamu je betul, oleh semua salah, apa kami buat semua salah, kan? Itu yang kita dengar, kan? Itu yang kita dengar daripada mereka. Kita tak kata macam tu pun, kita tak kata semua benda tak boleh, kita tak kata orang ni masuk neraka, orang ni masuk neraka, kita je masuk syurga. Kita tak kata macam tu. Syurga neraka ni Tuhan punya. Allah Ta'ala kata orang buat ni masuk syurga, orang buat ni masuk neraka. Tapi kita yang buat benda-benda ni, kita tak tahu kita akan masuk syurga atau neraka, kita tak tahu pun, kan? Masa bila kita nak menerakakan orang? Kita kata, kita sebut, kita baca apa yang Nabi kata, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan dalam neraka itu. Nabi baca, Nabi cakap macam tu, kita baca apa yang Nabi baca. Setiap kesesatan itu dalam neraka. Bukan kita kata orang yang buat benda sesat masuk neraka. Berapa ramai orang yang sesat, Allah Ta'ala ampunkan dia, sesat dalam melakukan perkara-perkara dosa, dan dia masih ada akidah, masih ada tauhid, tidak menyekutukan Allah, dan Allah ampunkan dia. Itu dia kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Kita sebut apa yang Allah sebut, apa yang Rasulnya sebut, itu saja. Bukan kita ni menerakakan orang. Oh, dia ni puak-puak ni orang tu neraka, syurga dia punya ya. Tak, bukan macam tu, kan? Baik, harap jelaslah insya-Allah, ya. Jadi maknanya meninggalkan lebih senang daripada melakukan, betul, kan? Tinggal benda bid'ah senang, tak payah buat. Jadi itulah saya nampak di antara hikmah pandemik kita hari ni, tahu tak? Hikmah yang kita nampak lah, kan? Banyak benda bid'ah orang tak boleh buat. Apa dia? Contohnya, kan sekarang mana ada kenuri arwah lah, kan? Tali arwah tak ada, kan? Talqin kat kubur pun tak ada dah. Tak ada orang nak ajar orang mati dah. Habis tu orang mati kena asyik salam kubur sebab tak ada orang mengajar. Nanti orang mati, alah ruginya aku mati pada musim Covid ni. Pasal apa? Pasal Tok Imam tak datang mengajar aku, untuk tak datang mengajar aku, kan? Jadi malaikat muka nakir mari cepat-cepat segera ya. Nanya aku lah, orang mati musim Covid ni. Sebab Tok Imam tak sempat nak baca talqin. Kan tak sempat, tak boleh. Tak boleh baca talqin. Kenapa arwah pun tak ada. Habislah arwah. Kalau kita mati musim Covid ni, arwah kita macam mana lah, tak ada orang buat kenuri arwah untuk kita, tak sampai lah, habislah kita. Nampak tak? Jadi ini hikmah pandemik dia, maknanya benda-benda bid'ah ni ramai orang tak boleh buat, kan? Bukan dekat benda bid'ah, nak pergi solat Jumaat masjid pun tak boleh lah. jadi gitu. Apapun
Maksudnya apa yang kita buat tadi, kita buat setakat yang kita mampu lah kan. Tak boleh nak pergi masjid, bukan kita saja tak nak pergi masjid. Tapi itulah dia kan, terhalang. Jadi terhalang ni tunggulah sehingga halangan itu hilang. Bila hilang halangan itu, maka hukum dia kembali jadi wajiblah kita untuk pergi solat Jumaat tadi. Gitu. Harap-harap jelas kan. Kalau tak jelas juga, nak buat macam mana, kita berdoa lah pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala hilangkan karat-karat lah hati kita supaya kita boleh faham lah ilmu pengetahuan ni kan. Itulah cerita dia. Allahu Akbar. Kemudian jadi apa yang dapat kita ambil daripada kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang wafat pada tahun 32 Hijrah ini, ya kan? Dia mati umur dia lebih kurang 60 tahun lebih lah, sampai 70 tahun. Okey, ini mungkin ada yang dapat lihat di skrin saya ni apa yang saya share sini, PDF ni kan. PDF ni syarah Lum'atul I'tiqad Syekh Ibn Utsaimin. Ya kan? Tapi kita boleh ambil faedah lah. Kita baca ni lafaz matan dia kan. Okey, di sini dia kata Syekh Ibn Utsaimin kita rahimahullahu taala, antara apa yang terdapat menjadi inti bagi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, maksudnya ay iltazimu, hendaklah kamu semua melazimi atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin wala naqsin, tanpa menambah tanpa mengurang. Itu ittabi'u, itu mana ikut. Ikut ni jangan tambah jangan kurang, ikut jelah. Gitu, jangan tambah jangan kurang, jangan toleh kiri kanan. Dan masuk kata dia, wala tabtadi'u, la tuhdithu bid'atan fid din, jangan buat benda baru bid'ah dalam agama. Itu maksud dia. Faqad kufitum, sesungguhnya telah cukup untuk kamu, telah cukup untuk kamu semua, ai kafakum as-sabiquna akan muhimmata ad-din, yang mana orang-orang yang terdahulu daripada generasi awal umat Islam telah mencukupkan kita dengan penjagaan agama ini, yang mana mereka melaksanakan segalanya apa yang diperintah dalam syariat. Haitsu akmalallahu taala ad-din, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini bagi nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala telah turunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu semua agama kamu. Fala yahtaj ad-din ila takmilin, maka agama ini tidak berhajat kepada penyempurnaan kerana ia sendiri telah sempurna. Ini yang disebut oleh dalam kata-kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kata-kata Umar bin Abdul Aziz al-Khalifatul Adil, al-Imamul Adil, seorang pemimpin yang adil, rahimahullahu taala. Dan Umar bin Abdul Aziz, dia ada sebut perkataan kalaman ma'nahu, yang perkataan itu yang maknanya semirip apa yang dia ucapkanlah. Begitu. Kata dia, qif wa haitsu waqafa al-qaumu, berhentilah di mana kaum itu berhenti. Kaum itu maknanya as-sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum, yang mana mereka adalah kaum yang terpuji daripada sisi Allah. Allah sendiri yang puji mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan maknanya perkataan at-taraddi, redha, itu maknanya Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 100 Allah Taala sebut kan. Kita lihat surah At-Taubah ayat 100 yang disebut oleh di sini. Saya tunjukkan ayat dia. At-Taubah, okey, surah nombor 9 ayat 100, kan? 100, okey, 100. Di sini ayat dia, nampak tak? Ni. Ini ayat pujian daripada Allah Taala terhadap para sahabat. Tiba-tiba Syiah mari depa maki sahabat, depa kafirkan sahabat. Alhamdulillah. Ini Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dari orang-orang Muhajirin dan Ansar. Allah sebut dalam Quran ni, Allah sebut Muhajirin al-Ansar, Allah sebut dalam Quran. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan iman dan taat, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia. Serta ia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Tu dia. Kan? Ini dia. Maknanya kata-kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Jadi kita dah sampai ke penghujung dia kelas hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi lah. Kan? Dengan berhenti di sini. Yang kita tanda di situ insyaAllah. Kita sambung lagi lah pada minggu akan datang. Harap-harap insyaAllah kita semua dapat faham dan kita dapat amalkan apa yang kita belajar dan apa yang kita dengar. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Hayakumullah. InsyaAllah ta'ala ila liqa. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.